الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah subuh, yang mana insyaAllah pada pagi ini saya akan sambungkan daripada kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullah ta'ala. Dan ini baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pada muka surat 10. Komandan Haji Komandan belum ada tanda situ ucap Komandan. Kau bangka tak usahnya Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Uraian yang ketiga pada menyata hukum adat. Baik, jadi sebelum ni kita perbahasannya dahulu, sebelum daripada bulan puasa dulu, kita dah urai pada permasalahan hukum syarak. Kemudian kita dah urai juga berkenaan tentang iaitu pada menyatakan hukum aridi, hukum arad. Jadi bila sebut hukum syarak, hukum yang dinisbahkan kepada undang-undang Allah, itu hukum syarak. Hukum-hukum ni ketetapan ataupun kita panggil keputusan. Keputusan daripada undang-undang Allah itu dipanggil hukum syarak. Kemudian kita bahas pula sebelum ini, iaitu pada masalah hukum arad ataupun hukum aridi. Hukum aridi apa dia tuan-tuan? Iaitu hukum yang disandarkan kepada ayat-ayat nas Al-Quran ataupun hadis. Hukum yang datang daripada nas Al-Quran dan hadis itu kita panggil hukum arad ataupun kita panggil hukum aridi. Maka hukum yang datang daripada janjian
nas Al-Quran ataupun hadis ataupun daripada ilmu Allah. Itu yang daripada hukum aridi. Seperti kita kata wajib aridi apa dia? Mati. Mati itu dipanggil wajib aridi. Sebab apa? Sebab ada janjian daripada nas Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu janjian daripada Al-Quran. Maka dia hasil daripada hukum Arab tu wajib aridi, mustahil aridi, dan juga harus pada aridi. Contoh kita kata seseorang tu tak akan mati, maka itu dikatakan mustahil. Tapi mustahil apa? Bukan mustahil pada akal, mustahil aridi. Itu yang kita dah bahas pada muka surat 9. Hari ini kita dah masuk pula pada perbahasan hukum adat. Kata musannif, bermula makna hukum adat itu. Apa dia hukum adat? Apa dia hukum adat? Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Apa maksud keputusan kebiasaan? Artinya keputusan yang memutus akan keputusan itu oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi. Dia hukum adat ni, nak kata adat tu dia mesti berulang-ulang kali jadi. Contoh kita kata kawan ni dia makan ni biasanya dia tambah 2 kali. Kita kata biasa tu berapa kali? Kita tahu kata dia tu suka tambah 2 kali. Nak hukum kata tu dia tu adat dia tu makan tu lebih daripada tambah sekali. Kita pun kata saya dah rasa tengok ada ni 3-4 kali macam tu lah. Hukum adat dia mesti dia tambah 2 kali. Dapat tak? Paling kurang 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Kalau sekali tak bagi hukum adat, kita tak rasa jumpa orang tu, tiba-tiba dia tambah 2 kali. Kita kata ni adat dia bagi 2 kali. Nanti dulu tak tahu, boleh jadi pada masa tu dia lapar. Nak tahu adat ni kita tengok bi berapa kali. Baru kita boleh hukum. Tapi kalau kita tak pernah kenal dia, tengok-tengok dia tambah 2 kali, kita pun hukum terus. Tu tak jadi hukum adat lagi. Baik. Dia kata lagi pula, artinya keputusan yang memutus akan keputusan itu oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi. Jadi keputusan tu diputuskan oleh seorang dengan sebab berulang-ulang jadi. Itu satu. Dan berlaku sekurangnya 2 kali berlaku. Nak hukum kata hukum adat ni paling kurang 2 kali berlaku. Kalau sekali tak jadi hukum adat. Hukum adat ni biasa kita kata. Contoh kebiasaan, kalau kita masak tu makanan tu mesti letak garam. Nak tahu kata adat orang tu letak 2 kali tu masa bila? Tengok, paling kurang 2 kali. Ataupun kita maklum adat kita bila dalam makanan letak garam. Contoh letak garam. Maka kita tahu adat Melayu kita ni dia letak garam. Maka kita panggil apa? Wajib pada adat. Jadi wajib pada adat, kita kata orang Melayu kita mesti bila letak dalam makanan dia letak garam. Sebagai contoh contoh. Itu hukum adat tu. Seperti itu lain pula. Seperti apabila makan banyak wajib kenyang dan pasti kenyang. Ada juga menyalahi adat, makan banyak tapi tak kenyang. Ada tak? Ada. Itu dia panggil mustahil pada adat. Dia jangan kita cakap gini, orang kita kadang salah cakap. Dia tu makan banyak dah, tak kenyang-kenyang lagi. Tengok 4-5 kali tambah, tak kenyang lagi. Ya, akal aku tak boleh terima. Bukan akal tak boleh terima, adat tak boleh terima. Bila sebut adat tak boleh terima, maka kita panggil mustahil pada adat. Kalau kita kata akal aku tak boleh terima, seorang kata mustahil pada akal.
Sedangkan mustahil pada akal itu ialah kita mengenal Allah. Perantaraan untuk kita mengenal Tuhan mestilah melalui dengan hukum akal, bukan dengan hukum adat. Atau kena tahu. Sebab tu terkadang kata ulama ramai yang jahil hukum adat. Dulu pernah berlaku sekali dekat tuan saya yang nak cerita, dia kata jadi satu hari tu hamba Allah tu dia datang awal ke masjid. Datang awal tu dia datang tu pukul 5 lebih lah, pukul 5 lebih lah, sebelum siap tak datang lagi. Datang tu tengok mangga tu asal kunci lah. Lepas tu dia tengok terbuka. Nampak tak? Terbuka mangga kunci tu. Dia pun masuk sembahyang. Tiba-tiba siap main, tengok lagu mana boleh buka Dia pun tanya. Dia tanya orang tu, macam mana boleh terbuka? Tak tahu lah, saya pegang itu tiba terbuka. Dia kata ni mata jaya berandai. Dia kata akal tak boleh terima mana boleh tiba-tiba pegang tu terbuka. Tu kita kata tu mustahil pada adat, bukan akal tak boleh terima. Akal harus pada akal boleh terima. Mustahil pada adat tapi harus pada akal. Akal boleh terima. Tiba-tiba terpegang, tiba-tiba terbuka, boleh terima tak? Kalau akal tak boleh terima, kata orang tu jahil hukum adat. Akal kita kata akal tak boleh terima, silap. Cakapan tu tak dengar. Adat tak boleh terima. Sebab kebiasaannya orang kalau kunci dipegang mangga tu tak terbuka, kan kena cakap itu. Tapi harus pada akal. Dia tak puas hati dengan kawan tu. Kata Cik Saleh, tanya mak, kata mesti ada kunci lain. Dia pergi, dia kata lagu tu. Nak malam kawan dah terbuka dah. Nampak tak Lepas tu kita jawab kalau orang tu dia tahu ilmu tauhid, dia kata mustahil pada adat lah ni. Harus pada akal, boleh terjadi benda tu. Akal kita berterima harus, bukan itu wajib, harus. Cumanya dalam pada adat tu jadi mustahil. Kebiasaan tak berlaku macam tu. Kita punya adat ni kebiasaan. Kita jangan jahil hukum adat. Allahu Akbar. Sebab tu kata ulama, terkadang bila sebab jahil hukum adat tu terkadang boleh membawa menjadi kufur. Sebab dia pegangan dia tu bahaya. Atau kadang tadi bahas hukum adat maklum. Bila api dia menghanguskan, tiba-tiba pasal api tak hangus, pelik juga ni. Akal pun tak boleh terima, bukan akal tak boleh terima. Adat tak boleh terima, tapi harus pada akal. Cakap gitu tak bawa kata-kata betul. Tu jawab dia kata dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara. Semua ada 4 perkara. Hari tengok, dia nak bahas satu-satu. Mana 4 perkara? Pertamanya biasa berlaku ada dengan ada. Ini tahu. Ada dengan ada. Apa dia? Contohnya seperti ada makan, ada kenyang. Baik, betul tak? Betul. Seperti ada makan, ada kenyang. Kian je lah. Ada juga tak ada makan jadi kenyang. Itu mustahil pada adat. Tapi nak jadi bila ada makan, ada kenyang. Itu pada adat biasa macam tu. Satu. Kita kata ada api, dia hangus. Contoh. Keduanya, biasa berlaku ada dengan tiada. Di kebiasaan berlaku ada dengan tiada. Macam mana ada tiada? Seperti ada panas dengan tidak mandi. Betul tak? Boleh jadi tak? Boleh berlaku. Panas
Apa panas tu? Tak mandi. Dia panas. Tapi Ustaz, pagi-pagi Ustaz, tak mandi tapi sejuk. Betul kan? Tak mandi tapi tak panas. Itu penyakit adat. Boleh berlaku juga. Bukan penyakit adat, boleh berlaku juga. Tengok dia kata seperti mana tadi? Ada panas dengan tidak mandi. Memang tu lah. Panas tak mandi. Tapi kadang tak panas tapi tak mandi. Ada juga. Boleh berlaku juga. Boleh. Tengok. Itu kedua. Ketiganya biasa berlaku tiada dengan tiada. Bagaimana? Seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Tiada sejuk, tak sejuk. Sebab apa tak sejuk? Tak mandi. Boleh berlaku lah. Boleh. Kalau kita kiaskan lagi pun boleh. Kita akaskan, kita sebalik, boleh juga. Boleh berlaku. Tiga dah. Keempatnya biasa berlaku tiada dengan ada. Seperti tiada lapar dengan ada makan. Betul tak? Tak lapar. Aku tak lapar. Sama. Sebab ada makan. Dah makan tak? Tak lapar je. Nampak lapar lapar lain pula. Baik. Sebab tu dia kata yang keempat, seperti tiada lapar dengan ada makan. Tiada lapar. Kalau kita kata ada lapar, lapar. Aku lapar. Siapa lapar? Tak makan. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku juga. Itu adat. Boleh berlaku. Dia lapar pun. Siapa lapar? Tak makan. Nampak tak? Kenyang pun. Kita kata sebab apa kenyang pun? Sebab ada makan. Kita tengok. Habis itu 4. Tapi dia kata dan seumpamanya daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang. Syarat dia mesti berlaku secara berulang-ulang. Memang maklumlah ulang macam mana tak tahu. Tengok pagi ni, bila tengok pagi je, dan pagi ni bila tak makan lapar. Sekali. Esok pula pagi pula tak makan, lapar ke dah? Lapar juga. Esok pula dah 2 kali padan. Contoh Kadang pada adat dia kalau pagi dia akan lapar. Sama sebab tak makan. Nampak? Ada juga kebiasaan orang tu pagi dia tak lapar. Tadi lapar ni tak lapar pula. Dia rasa tak lapar. Sebab boleh jadi ada makan, boleh jadi. Tu kita kata mustahil pada adat lah. Tengok. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku. Itu yang selalu berlaku. Kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Biasanya masa jadi macam itulah. 4 perkara tadi ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Lepas tu dia kata apa lah? Ada dengan tiada. Ada dengan tiada. Ada panas, tidak mandi. Itu ada dengan tiada. Lepas tu tiada dengan ada pula. Yang ketiga, tiada dengan yang ketiga tiada dengan tiada. Apa tiada dengan tiada? Contoh apa? Tiada sejuk. Apa tak sejuk? Tak mandi. Itu contoh. Sebab apa tak sejuk? Sebab tak mandi. Kalau mandi, ada sejuk. Itu ada dengan ada. Kira lagi macam-macam. Ada ni banyak. Contoh itu banyak contoh tu. Baik.
Baik, ibaratnya inilah, kalau kita nak kira dunia banyak, ada projek, ada duit. Contoh ada dunia ada gitulah. Ada projek, tak ada duit sah, tu mustahil ada. Jangan cakap akal tu tak terima. Ada projek banyak tapi tak ada duit. Boleh aku harus pada akal. Jawab gitu, harus pada akal. Jawab gitu. Tapi mustahil pada adat. Adatnya biasa adalah duit tu, duit poket tu, contoh tiba-tiba tak ada langsung poket pun tak ada. Akal aku tak boleh terima. Bukan akal tak boleh terima, akal boleh terima, harus pada akal. Yang tak boleh terima adat. Adat tu menyalahi, adat tu tak boleh terima. Kebiasaan ni dia ada dalam poket. Contoh kirakan lagi lah. Itu dia. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, dan hukum adat itu terbahagi ia kepada 3 bahagian. Ini 3 bahagian pula. Ini pembicaraan kitab ni dia mudah sikit. Bukan mudah lah. Permulaannya dia agak mudah, tapi bila dia masuk sifat 20 tu dia agak susah sikit. Dia agak susah sikit sifat 20. Ini dia nak, ini sebagai tangga perantaraan untuk kita kenal sifat 20. Dia kena tahu ni dulu. Hukum syarak, hukum aribi, hukum adat, hukum akal. Lebih-lebih lagi hukum akal. Akal kena tahu betul. Sebab itu tangga untuk kita mengenal Allah. Perantaraan, wasilah kita panggil. Asal panggil wasilah, anak tangga. Baik. Mana kata 3 bahagian? Pertamanya wajib pada adat. Itu yang pertama. Yang keduanya dan mustahil pada adat. Ketiga dan harus adat. Baik, tengok dia nak urai. Bermula wajib itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Itu panggil wajib pada adat. Orang tanya kata wajib pada adat itu apa? Ialah barang perkara yang mesti jadi, ataupun yang kata dan pasti berlaku. Mesti jadi dan pasti berlaku tadi itu pada kebiasaan. Lepas tu dia kait lagi pada kebiasaan. Maksudnya benda tu berlaku. Ambil kunci kereta, start. Memang biasa berlaku, dia akan hidup enjin tu, betul tak? Itu wajib pada adat. Wajib pada adat dia ada. Ambil kunci kereta, start. Lepas tu hidup. Wajib pada adat. Tiba-tiba ambil kunci, nak start, tak hidup. Kita panggil mustahil pada adat. Dia tiap-tiap pekerjaan kita ni semua kita boleh hukum pada adat, hukum akal dan sebagainya. Baik. Bermula wajib itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Kebanyakan berlaku lah. Bila kita start enjin tu, dia hidup. Kebanyakan kebiasaannya berlaku tu hiduplah enjin tu Kita ada kunci kebiasaan. Bila sebut kebiasaan dipanggil wajib pada adat. Dipanggil wajib pada adat. Baik. Lagi pula seperti makan banyak. Dia beri contoh. Seperti makan banyak, maka wajib, apa wajib? Yakni pasti atau tentu kenyang. Confirm orang kita beri confirm. Bila makan banyak tu pasti kenyang. Kalau yang sebut pasti kenyang tu wajib apa? Wajib pada adat. Kebanyakan kalau orang makan tu dia akan kenyang. Jangan orang sangat tak kenyang tu.
Dan apabila bakar dengan api, maka tentu dan pasti hangus dan seumpamanya. Ini wajib pada adat juga. Apabila bakar dengan api, kita bakar perkara dengan api, maka tentu dan pasti hangus dan seumpamanya. Tak kira kita bakar api tu, bakar daun ke apa, bila lama-lama dia jadi hangus. Jadi hangus tu dibagi hukum apa? Dibagi wajib pada adat. Bukan wajib pada akal, wajib pada adat. Baik. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tidak biasa berlaku dan tak biasa jadi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, dia kata mustahil pada adat ialah barang perkara yang tidak biasa berlaku, tak pernah berlaku, dan tak biasa jadi, tak pernah jadi. Kalau pekerjaan biasa pun tak pernah berlaku, dan tak biasa jadi. Lagu mana? Tengok. Seperti makan banyak, tidak kenyang, dan bakar dengan api tidak hangus, dan umpamanya daripada perkara-perkara yang tidak biasa jadi. Tu antara contoh. Dan tidak biasa berlaku. Lagi pula benda tu tak pernah berlaku. Macam tadi lah, anak kunci tadi, tiba-tiba dia belik tu terbuka. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Tak kisah kita, tak pernah berlaku. Tiba-tiba terbuka. Ternyata kawan tu juga marah. Macam mana dia terbuka? Dia tak terima dah. Itu dikatakan jahil hukum adat. Kita tak mau tak jahil hukum adat. Kita tahu empat tu: hukum syara, hukum aridi, hukum adat, hukum akal. Itu penting. Lepas habis tu, barulah kita bicara sifat 20. Ni tengok. Dan umpamanya daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku. Dan habis itu, dan harus pada adat itu, dan harus pada adat itu ialah, dia nak takrif apa harus pada adat. Mustahil dah tahu, wajib dah tahu dah. Apa harus pada adat? Kita tengok. Dan harus pada adat itu ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit. Kita tengok. Ikan langkah. Tak ada. Ikan langkah. Tak. Dan harus pada adat itu ialah barang perkara yang boleh berlaku dan boleh jadi, dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi. Dia dua. Bila sebab harus ni salah satu. Boleh berlaku pun tak apa, tak berlaku pun tak apa. Itu bukan adat. Ada banyak apa? Harus pada adat. Contoh, seperti kenyang. Seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. 2 pinggan dia orang tak, orang Terengganu Ustaz, bukan orang tani. Orang tani ni kalau cakap, dia nak memeh-memeh sikit, dia nak lebih kurang. Bukan lebih kurang, ada setengah-setengah ayat tu dia nak jadi macam ke Terengganu sikit. Saya tahu saya duduk tadi tu, kalau orang Kelantan bagi meh, sana dengan mam, dia tak bagi meh. Bila bagi mam, Abdul Rahman bagi mam. Kalau dia nak cakap KL, makan jadi makan. Kawan saya suka saya kat dia. Kawan tak biasa kawan dengan orang KL. Kita orang KL duduk
Lepas tu dia nak speaking, bukan speaking, cakap KL lah, cakap Melayu baku, Melayu ni lah. Dan cakap jadi kot Terengganu, cakap Mui cakap Terengganu mu ni. Saya kata itu. Ini betul lah, ada serta-serta ayat. Ini pinggan, pinggang namanya, bukan pinggan, pinggan. Nama bagi pinggang lah. Dan serta-serta ayat. Begitu kan semua lah. Nama-nama orang tu lah. Macam ni ya. Kalau man, mang. Mang ni lah mang. Dia tak kemeh. Kalau meh tu orang Kelantan. Orang Kelantan tak cakap meh. Orang Terengganu cakap mang juga. Cakap mang juga. Tapi dia nak lajar dia sama-sama. Dialek dia nak lebih kurang. Dia tanya ni ada masuk-masuk. Kau Kedah masuk sikit, kau Perlis masuk sikit, kau Terengganu sikit, kau Kelantan dia ada masuk sikit-sikit. Bahasa-bahasa campur. Kalau belah-belah Perlis tu, kau Kedah tu apa, Siam banyak tu nama-nama Siam aja. Kok Diang, asal Kok Deh, Kok Diang, bahasa Siam, Calun apa semua tu, asal Kok Deh, Kok dah masuk Bukit Merah, Deh Merah, bahasa Siam, tak tahu lah saya bukan orang Kedah, tapi kita tahu lah sikit tu, campur geng-geng lah. Dia asal Kok Dia ni sebab dia nak Kedah. Asal Kok Deh. Betul lah. Tak kena tegak kan. Tu. Baik. Dia kata tengok. Seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. Dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit. Boleh jadi. Nampak atau harus. Tiba kita selalu makan 2 pinggan, tiba-tiba makan sepinggan tu, sikit kurang kenyang dah. Harus kan? Tidak harus pada adat. Boleh berlaku. Kadang-kadang 2, kadang 1, kenyang dah. Tengok mood orang tu pula kan tak? Mood kita semua tak sama. Jadi lalu makan, lalu dua kali. Jadi tak lalu mana sekali, kenyang dah. Kadang-kadang orang manusia ni dia tengok mood macam mana. Dia tengok satu benda tu, kadang hati dia gembira ke apa kan. Kadang makan tak lalu, apa makan tak lalu. Makan tak lalu ni kena ingat, bukan bad mood, tak mesti. Dia kalau gembira tu, rasa tak lalu makan, hati senang. Ada juga. Ada juga hati tak senang, ada juga tak lalu makan. Harus boleh berlaku. Itu yang adat tu, harus pada adat. Bukan kata semestinya makan mesti kenyang. Tidak. Tu dia kata. Dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit, dan boleh jadi kenyang dengan lebih sedikit daripada 2 pinggan. Boleh jadi lebih sikit pun boleh. 2 pinggan tak kenyang lagi lah, tambah sikit. Aku tambah 3 baru kenyang. Boleh kata tak kenyang lagi lah. Mustahil makan, bukan mesti makan. Boleh jadi. Orang itu sikit mustahil penangkan. Dia tu accident tak mati pun. Contoh, akal aku tak boleh timbang, aku nampak remuk dia punya kereta tu. Yalah, tak mati. Mustahil pada adat punya lahir. Ni kata akal aku tak boleh timbang. Bukan akal tak boleh timbang, harus pada akal, mustahil pada adat. Ada orang itu baru kena. Kami tengok sekejap lagi dia terang. Tengok, itulah harus pada adat. Dan 3 perkara hukum adat ini termasuk semuanya di dalam harus pada akal. Dia hukum adat ni wajib pada adat. 3 perkara adat tadi, wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Ketiga-tiga tu dia masuk di dalam harus pada akal. Macam mana? Tengok contoh. Dia tak terang. Dia kata gini, makan banyak. Ada makan banyak kita kenyang. Kita cakap wajib pada adat.
Harus pada akal. Harus pada akal. Akal kita boleh terima. Boleh terima, boleh. Satu. Itu yang wajib pada adat. Kemudian kita kata tak mustahil pada adat. Makan banyak tak kenyang, mustahil pada adat. Harus pada akal. Harus pada akal. Akal boleh terima tak? Boleh. Dia makan banyak tak kenyang, harus pada akal. Dua dah. Harus pada adat. Apa adat? Kadang-kadang tu makan lebih sikit kenyang, kadang-kadang kurang sikit. Akal kita diterima tak? Boleh. Bila kata akal diterima, dia panggil harus pada akal. Jadi tiga-tiga tadi tu dia masuk di bawah harus pada akal. Tu kena ingat lah. Tu harus pada akal. Akal boleh terima. Dia kata harus pada akal. Tu. Yang lagi akan datang disebutnya insya-Allah. Akan datang dia nak sebut, dia nak hurai. Baik, tengok. Tanbihun. Ini satu peringatan. Ini ingat. Ini bahaya ni. Ini satu peringatan pada kita. Peringatan liman ghafala, bagi mereka yang lalai. Lepas tu kalau bahasa Arab tu disebut tanbihun haza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lalai. Takut-takut kita terlupa ke terlalai ke, jadi dia nak beringat kita. Tengok. Bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus. Tengok. Kita tahu hukum adat tu benda bagus atau benda baik. Sebab apa? Kerana orang yang tiada mengetahui akan dia, akan hukum adat itu, terkadang dia jadi fasik. Allah Akbar. Jadi fasik pula. Kadang-kadang orang yang tak tahu hukum adat tu dia jadi fasik. Fasik yang tuan-tuan, al-khuruju an ta'atillah, itu fasik. Orang yang keluar daripada taat kepada Allah, itu dipanggil fasik. Dia keluar daripada taat kepada Allah. Lagu mana contoh? Tengok. Seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Nampak ni? Contoh dia mana? Misalnya, ni, seorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau yang tajam. Pisau tajam mana tu? Potong tali. Tiba-tiba tidak putus tali itu. Tali tak putus. Lepas tu dia jawab apa dah? Lalu ia berkata, tak terima akal tali itu tidak putus. Orang kita dia, kau ambil pisau tu, dah potong tali. Potong dah, tak putus. Akal tu tak boleh terima. Akal boleh terima, harus pada akal. Tapi dipanggil mustahil pada adat. Jawab itu. Kalau kita pegang tu, dia boleh jadi fasik pada kita. Na'udzubillah, tadi kita jawab. Boleh jadi fasik pada kita. Sebab tak percaya. Dia sandarkan pada akal. Dia sandarkan kepada akal. Itu salah. Pisau tadi tajam, puaslah ni. Takkanlah kau potong tali itu tak putus. Tengok-tengok tadi kan. Takkanlah tak putus. Tak putus juga. Baik sini tengok pisau ni, potong lagi, tak putus. Akal aku tak boleh terima. Bukan akal tak boleh terima, adat tak boleh terima. Dia panggil mustahil pada adat. Akal harus pada akal. Tu kita jawab itu mau kena. Lagi pula, dan seorang pula membakar akan kayu yang kering. Kayu api yang kering kan, kalau basah tu maklum lah, tak bakar dia tak amat kan. Ini bagi contoh kedua. Dan seorang pula membakar akan kayu yang kering. Dia bakar kayu yang kering. Tiba-tiba
didapatinya kayu itu tidak hangus. Tiba-tiba kayu tak hangus. Kayu ni kering dah ni, bakal tak hangus macam mana ni? Tengok kata. Lalu berkata ia, tak terima akal kayu itu tidak hangus. Dia jawab itu. Itu boleh jadi fasih. Dia kata, akal aku tak terima, kata kayu itu tak hangus. Maka adalah orang yang berkata seperti itu jahil dengan hukum adat. Allah Akbar. Dikatakan orang tu, dikatakan jahil hukum adat. Dia tu jahil hukum adat. Tu. Dan terkadang menjadi kufur. Allah Akbar. Nanti tengok ni. Boleh jadi kufur pula dah. Orang yang tak mengetahui hukum adat ni, terkadang dia boleh jadi kufur. Macam mana kufur? Tengok ni contoh. Seperti mengingkarkan mukjizat Nabi-Nabi, seperti tongkat Nabi Musa jadi ular, dan Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud. Tengok, ini pelik sungguh. Kita kata pelik. Tongkat Nabi Musa jadi ular, betul ke? Dia kata tak mustahil. Mustahil pada akal ni. Bukan mustahil pada akal. Itu dikatakan harus pada akal. Mukjizat itu makna perkara yang menyalahi adat, perkara yang mencari adat. Tiba-tiba tongkat jadi ular. Kita pun jawab mustahil pada akal. Jangan cakap mustahil pada akal. Takut-takut saya kalau dia etikad gitu kan, na'udzubillah saya kena mengucap balik lah. Ada jadi kufur. Tapi orang lain kita ni, dia dah terbiasa cakap hukum dia terbiasa kan, akal pun tak ada terima. Sebenarnya dia cakap gitu tu, sebenarnya adat tak boleh terima. Cuma cakapan dia gitu, dia bukan etikad pun. Betul kan? Bagi orang lain kita tu cakap tu dia sandarkan pada akal, nak kata salah terus tidak. Cuma dia faham, dia kata bila kata mustahil pada akal tu dengan mana mustahil pada adat. Sebenarnya itu dia nak masukkan. Orang lain kita itu dia nak masukkan benda tu sebenarnya. Cuma dia jadi adat. Jadi adat juga lah, nampak? Adat itu baiklah. Akal aku tak boleh terima, akal aku tak boleh terima. Jadi adat ni. Hal tu sebenarnya bukan. Adat boleh, adat tu boleh menyalahi, cakap gitu. Tapi tak etikad gitu. Kalau etikad nak jadi kufur. Jangan etikad. Tu tengok. Dia kata lagi, dan pisau yang tajam tidak memutus tengkuk Nabi Ismail, dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tengok. Siapa-siapa yang kata betul ke? Dah tak boleh kata dia ingkar. Allah tadi kata apa? Yang kata jari Nabi tu tak keluar air tu. Contoh, kau etikad. Kalau kata etikad, nak Allah tadi kena ucap balik. Baik tu kawan tu ucap balik ni, jangan main ba'akidah. Ba'akidah. Kata jangan main. Dan air yang banyak keluar di jari Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu pun setengah. Kalau orang ingkar tu, nak jadi kafir. Maka semuanya itu mustahil. Jadi semua tu dikatakan mustahil. Mustahil apa tu? Mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Tapi harus pada apa? Harus pada akal. Itu yang sebenarnya. Mustahil pada adat, harus pada akal. Bukanlah mustahil pada akal. Apa dia kata itu? Bukan mustahil pada akal tu. Kita tengok, tiba-tiba nampak kawan ada seorang Allah tu tiba-tiba jalan ke api. Contoh, elok jalan, tak terbakar lagi ke?
Ya, aku tak percaya dengan akal aku. Itu berat. Mustahil pada akal. Bukan maksudnya mustahil pada adat. Adat ni orang menyalahi. Mana tahu tiba-tiba dia jalan tapi tak terbakar, dia ada amalan lain. Nampak tak? Tu. Dan bukanlah pula wajib pada akal. Dan tadi. Maka semuanya itu mustahil pada adat, harus pada akal. Bukanlah mustahil pada akal, dan bukanlah pula wajib pada akal. Wal yata'ammal. Apa wal yata'ammal? Hendak perhatikan oleh kamu pada perbahasan yang telah lepas tadi. Pada itu wal yata'ammal, hendak perhatikan oleh kamu pada perbahasan yang lepas. Habis itu wallahu a'lam. Kita masuk sikit lagi. Buku akal ni panjang tapi tak apa, berhenti setakat mana. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Ini nak cerita kan? Ini tajuk perbahasan sebelum sifat 20 ni yang terakhir. Ini tajuk yang terakhir sebelum kita masuk sifat 20. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seseorang. Keputusan yang memutus seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikir itu. Apa yang membetuli? Yang bersesuaian. Jadi makna kata itu ialah keputusan yang memutus oleh seseorang dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan itu. Contoh orang tu berfikir kan, Tuhan tu ada tak? Ada. Banyak dalil. Saya fikir tengok ke atas. Kata dalil kata ada Tuhan ni, kita kata apa? Adanya alam ini. Memadai adanya alam ini, maka itu dipanggil wajib pada akal. Mustahil pada akal. Apa dia mustahil pada akal? Tengok. Dia kata harus pada akal. Mustahil pada akal ni banyaklah. Mustahil pada akal ni banyak. Yang ketiga harus pada akal. Jadi yang pertama wajib pada akal. Akan tadi bahas apa itu wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. Dan pengenalan atau ta'rif. Tengok ni. Dan bermula pengenalan atau ta'rif wajib pada akal itu, iaitu apa dia ta'rif, definisi pada akal. Apa ta'rif dia? Tengok dia kata iaitu barang yang difikirkan dengan akal. Tentu sungguh ia kerana barang itu sungguh dirinya. Tak mana dia cakap Tengok dia kata. Itulah kita cari dia Ta'rif wajib pada akal itulah barang yang difikir dengan akal. Ini perkara kita fikir dengan akal. Tentu sungguh ia. Ini tentu sungguh perkara itu. Betul sungguh. Sebab apa? Kerana barang itu sungguh dirinya. Kerana perkara itu ada, sungguh dirinya itu ada. Lagu mana contoh? Seperti ada Allah Ta'ala. Sungguh tak ada Allah Ta'ala tu ada tak? Sungguh. Kalau tanya, mana dalilnya? Dalilnya alam ini, makhluk ini. Tu tengok. Kerana barang itu sungguh dirinya. Ni kerana perkara itu berlaku pada dirinya. Tak tersungguh tu. Seperti ada Allah Ta'ala. Maka apabila kita fikir dengan akal kita,
tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh, kerana ada Allah Ta'ala tu sungguh dan seumpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal. Tengok, seperti ada Allah Ta'ala, itu contoh kita maklumlah. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, kita nak fikir dengan akal kita tu, tentulah kita memutus dengan akal. Bukan suruh putuskan akal tu, tidak. Maksudnya kita faham, kita memahami. Kita memahami, kita memutus dengan akal. Ini kita memahamikan dengan akal akan sungguh. Ini akan betul ada, akan berlaku perkara itu. Tu. Sebab apa tu? Kerana ada Allah Ta'ala sungguh dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal. Tu. Jadi dia katakan kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh. Dan umpamanya, tak kira lah perkara-perkara lain pun, daripada segala perkara yang wajib pada akal. Habis. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu. Apa ta'rif bagi mustahil pada akal? Apa ta'rif? Tengok. Ialah barang yang difikirkan dengan akal. Tengok dia kata, pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu. Apa dia pengenalan? Ialah barang yang difikirkan, perkara yang kita fikirkan dengan akal tentu tidak. Maksudnya benda tu tak boleh berlaku. Tu kata tentu tidak tu. Contoh apa? Kita kata lemah pada Tuhan, boleh berlaku ke tidak? Boleh berlaku ke tidak? Tak boleh. Sebab lemah Tuhan, itu maksud sifat yang mustahil. Ta'rif mustahil pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal tentu tidak. Sebab apa? Kerana barang yang kita fikir itu tidak seperti tiada. Tidak. Tak kena. Kerana barang yang kita fikir itu tidak. Apa dia? Maksudnya benda tu tak berlaku. Itu mustahil pada akal. Contoh kita kata lemah Allah Ta'ala. Akal kita pun dia kata apa? Tak boleh berlaku, tak boleh lemah itu berlaku pada Allah. Itu kata tidak tu. Kerana barang itu kita fikir itu tidak. Kerana perkara tu kita fikir tu, kata lemah ada Allah Ta'ala tu, kita kata benda tu tak berlaku. Tidak berlaku. Seperti tiada Allah Ta'ala. Itu contoh dia. Seperti tiada Allah Ta'ala. Itu dia. Sikit lagi. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, bila kita ada fikir dengan akal kan, tentulah kita menghukum. Kita hukum berfikir dengan akal tadi tu. Atau kita memutus dengan tidak. Atau kita mengambil keputusan kata dengan tidak berlaku. Sebab apa? Kerana tidak ada Tuhan itu tidak. Apa kerana ada tidak? Tulis. Kerana tidak ada Tuhan itu dikatakan mustahil. Tak boleh terima. Dan umpamanya daripada segala yang mustahil pada akal. Tak kira lah apa lagi. Jahil, tuli, bisu dan sebagainya. Habis itu nanti kita sambung lagi InsyaAllah. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal terima sungguh dan tidak kerana barang itu terima sungguh. Ini kita akan bahas pada harus pada akal itu panjang.
Jadi kita dah bahas tadi itu, wajib pada akal, mustahil pada akal. Dia nak mudah je, bahasa mudah je, wajib pada akal ni. Kita kata sungguh perkara itu ada pada Allah. Apa dia? Wujud. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat wujud. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat qidam. Orang tanya, itu apa dia panggil tu? Kita menjawab, itu dipanggil wajib pada akal. Wajib pada akal. Mau dia faham? Itu dia. Baik, habis itu nanti tersambung lagi. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf kalau ada salah silap ataupun terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.